menjadikan ia Allah Ta'ala akan syurga, iaitu syurga, negeri yang kekal bagi sekalian orang yang beriman. Syurga, kalau orang tak tahu, disebut oleh pengarang kitab, iaitu negeri yang kekal bagi orang beriman. Dan telah menjadikan ia akan api neraka, lawan kepada syurga, neraka. Juga Allah telah pun sediakan neraka, dan iaitu neraka, negeri yang kekal bagi sekalian kafir. Kerana firman Allah Ta'ala pada menyatakan akan syurga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uiddat lil muttaqin, artinya telah disediakan syurga itu bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala, dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Dan kerana firman-Nya pada menyatakan akan api neraka, uiddat lil kafirin, artinya telah disediakan api neraka itu bagi sekalian yang kafir. Ini i'tiqad yang dibawa oleh tuan pengarang kitab kita untuk sama-sama kita belajar tentang perkara ini. Dibawakan secara ringkas. InsyaAllah saya bawakan nota-nota untuk tuan-tuan. Kalau yang ada kemahiran untuk menulis, maka tulislah. Kalau yang tak ada tu dengarlah bagaimana. Baik. Yang disebutkan oleh pengarang kitab ini tentang syurga dan neraka. Jadi malam ni kita syurga dulu ke neraka dulu, kita nak tengok. Kita bincang syurga ke neraka mana? Hai, nak neraka dulu. Tengok syurga lah. Baik. InsyaAllah kita tengok syurga mana ni. Minggu depan kita tengok neraka. Kalau sempat kita tengok neraka pada minggu depan, dan selepas daripada itu satu lagi lah, iaitu berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi disebut di dalam kitab ini berkenaan dengan syurga, ia adalah negeri yang kekal bagi sekalian orang beriman, dan neraka juga adalah negeri yang kekal yang telah disediakan. Perkataan yang digunakan oleh Allah Ta'ala, telah disediakan, iaitu perkataan uiddat. Uiddat makna dia ialah telah disediakan. Jadi kita faham dalam perkara ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah syurga dan neraka itu telah pun Allah Ta'ala adakan, jadikan, sediakan. Berlainan dengan orang yang berfahaman selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin di dalam fahaman Mu'tazilah, mungkin wallahu a'lam, kita tak kaji lagi. Jadi mereka berpandangan, berpendapat bahawa syurga neraka tidak wujud lagi. Syurga neraka tak ada lagi. Pasal apa tak ada? Pasal syurga neraka ini ialah di luasnya, arduha ka'ardis sama'i wal ard. Luasnya syurga ini ialah luas, seluasnya langit bumi, seluas langit bumi. Tapi sekarang ni langit bumi ada lagi. Bila ada lagi, maka syurga itu tidak wujud bagi pandangan mereka. Jadi pada malam ini kita bincang berkenaan dengan syurga. Ambil nota, buat catatan, insya-Allah, apa yang disebut sebagai syurga. Apa itu syurga? Perkataan logat ataupun bahasa syurga ataupun al-jannah disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis al-jannah. Jannah, perkataan kita syurga. Dan kita tahu dalam bahasa Melayu ada huruf ga, bahasa Arab tak ada huruf ga, tapi kadang-kadang dia bercakap ada juga bunyi ga. Jadi syurga bukannya perkataan Arab al-jannah. Daripada segi lughah, daripada segi bahasa, al-jannah itu ialah kebun, al-bustan, kebun. Dan pada syarak, apabila disebutkan al-jannah itu, kita faham selalu ialah satu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan orang-orang yang beriman, supaya ataupun untuk menjadi tempat balasan akhir bagi mereka di atas amalan-amalan yang mereka lakukan. Kemudian nama-nama syurga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama syurga yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, iaitu yang pertamanya perkataan al-jannah. Tuhan menggunakan perkataan al-jannah. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran ada disebut Darussalam. Darussalam. Kita darul apa? Darul Makmur.
Darussalam itu nama syurga. Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu lahum darussalam 'inda rabbihim. Lahum darussalam 'inda rabbihim. Bagi mereka itu ialah darussalam, iaitu syurga, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Dalam ayat lain sebut wallahu yad'u ila darissalam, dan Allah menyeru kepada darissalam. Allah menyeru kepada syurga darissalam. Yang kedua, yang ketiga ialah darul khuldi. Yang kita tahu buah khuldi je. Jadi ada satu perkataan dalam Al-Quran ataupun kefahaman pada maksud Allah Subhanahu wa taala, iaitu darul khuld, itu kekal, negeri tempat kekal. Al-khuld maksud dia kekal. Allah Taala sebut wa ma hum minha bimukhrajin, dan adapun mereka daripada syurga itu wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidak mereka keluar daripada syurga itu. Itu maksud negara yang kekal. Kemudian yang keempatnya darul muqamah. Mim qaf alif mim ta, muqamah. Allah Taala wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab. Ini dalam surah Fatir. Yang kelimanya jannatul ma'wa. Jangan imalah. Imalah. Ma'wa. Jangan jadi ma'wa. Jannatul ma'wa. Tuhan sebut di dalam surah An-Najm, indaha jannatul ma'wa. Dalam surah An-Nazi'at Tuhan sebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan menahan dirinya daripada hawa nafsu, maka syurga jannah dia ialah al-ma'wa. Yang keenam ialah jannatu 'adn. Tuhan sebut di dalam surah Maryam, jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Yang ketujuh darul hayawan. Benda haiwan pula dah. Darul hayawan yang disebut oleh Allah Taala di dalam surah Al-Ankabut, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Hayawan di sini maksud kehidupan, bukan haiwan melata tu tidak. Iaitu negeri akhirat itu ialah negeri kehidupan, negeri hidup. Yang ke-8-nya Al-Firdaus. Ini glamour lah, sehingga kan minyak wangi kita pun ada nama minyak wangi Firdaus. Busuk bau dia. Busuk. Orang tua-tua suka pakai tu. Minyak wangi Firdaus. Baik, Al-Firdaus yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yaritsunal firdaus, iaitu orang-orang yang mewarisi akan Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Jannatul Firdaus. Jadi kalau nak minta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah syurga Firdaus. Dan yang ke-9 iaitu jannatun na'im. Dalam ayat tersebut, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu akan syurga-syurga an-na'im, syurga na'im. Dalam surah Luqman ayat 8. Yang ke-10-nya al-maqamul amin, nama syurga. Ini nama-nama yang disebut merujuk pada syurga. Yang ke-10 al-maqamul amin. Tuhan sebut innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pada maqamin amin, di tempat maqam amin yang aman. Yang ke-11 ialah maq'adis sidq. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Itu nama-nama yang ada di dalam Al-Quran yang merujuk kepada syurga itu. Dapat? Boleh? Ya? Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran merujuk kepada syurga. Lepas ni kita tengok ada berapa pintu syurga. Yang disebut pintu-pintu syurga. Ini perkataan Allah, dia merujuk kepada syurga. Tak tahulah pintu ke syurga itu sendiri ke, wallahu a'lam.
Jadi yang disebut oleh Ibnul Qayyim, perkataan-perkataan Al-Quran yang merujuk kepada syurga. Kemudian keluasan syurga, nak tahu juga luas banyak mana, besar mana, luasnya. Di dalam Al-Quran ada sebut berkenaan dengan luasnya syurga ini. Kata Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada pengampunan daripada Tuhan kamu, wa jannatin, dan juga pada syurga. Tuhan suruh kita bersegera kepada syurga. Segeralah. Jadi segera kita di dalam menunaikan ibadah itu adalah salah satu daripada tanda yang kita ni nak bersegera kepada syurga. Bukannya bersegera ke syurga dimaksudkan di sini ialah minta cepat nak mati ataupun bunuh diri. Bunuh diri, malah aku nak hidup. Kenapa? Nak cepat pergi syurga. Salah. Bunuh diri, pergi ke neraka. Jadi Tuhan sebut, cepatlah, bersegeralah kamu kepada maghfirah, pengampunan Tuhan, dan juga syurga. Arduha ka'ardis samawat, arduhas samawat wal ard. Yang mana luasnya syurga itu ialah luas langit dan bumi. Luas langit ada berapa lapis? 7 lapis. 7 lapis langit, dan juga bumi ada 7 lapis juga. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan syurga itu, yang disediakan bagi orang yang bertakwa, untuk orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat lain juga menerangkan tentang luasnya syurga ini. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Bersegeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu kepada maghfirah daripada Tuhan kamu, dan juga syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang Allah sebutkan ini untuk kita gambarkan, yang boleh kita gambarkan. Setara mana boleh kita gambar? Luasnya langit bumi. Luas lagi pada tu. Tapi yang boleh kita gambar setara tu je. Jadi Tuhan bagi tahu setara tu lah. Dalam hadis lain, dalam hadis ada sebut berkenaan dengan pokok di dalam syurga ini. Tengok pokok dia, kita tahulah luas mana. Boleh kita gambar setara mana. Kata Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih, qala Rasulullah SAW, inna fil jannah syajaratun, di dalam syurga itu ada satu pokok dalam syurga. Bukan sepokok je tak, pokok ni yang disebut oleh Nabi, nak menggambarkan betapa besar luasnya syurga itu. Di dalam syurga itu ada satu pokok, yasirur rakib, yang mana penunggang melaluinya ataupun berjalan, fi zilliha, di bawah teduhannya, di bawah naungan pokok itu. Pokok itu orang yang berjalan mi'atu amin la yaqta'uha, 100 tahun tidak putus, tak habis lagi naungan pokok tu. Apa kita kata, bayangan pokok tu 100 tahun duk berjalan bawah tu, tak habis lagi. Faqra'u in syi'tum wa zillim mamdud, kata Nabi SAW. Itu luas syurga yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga orang yang bertakwa, yang mana kita faham secara ringkas, semuanya itu adalah percuma sahaja. Percuma. Yang percuma orang tak mau bayar mahal-mahal, orang nak tuition RM50, RM100 sebulan, tak apa, 3 kali je sebulan pergi. Tapi ngaji, kalau Tok Guru minta RM5 sebulan, bunyi Allah ambil juga RM5 tu dia, nak bayar api je. Kemudian kita tengok darjat di dalam syurga. Ini mungkin dah lama kita tahu dah perkara ini, tapi malam ini kita bawa mari dengan dalil Al-Quran dan juga hadis, supaya lepas ni kita pegang dengan perkara yang kita tahu pada malam ini, kita boleh pegang dengan keyakinan yang lebih mantap. Darjat di dalam syurga sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala suruh kita tengok, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba', tengoklah bagaimana kami telah memuliakan setengah mereka daripada setengah yang lain. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, dan negeri akhirat lebih besar darjat dan juga lebih besar kelebihan. Jadi disebut tentang darjat dan juga kelebihan-kelebihan, yang mana penduduk penghuni syurga itu mempunyai kelebihan masing-masing.
Jadi tidak sama. Nah, kita contoh nak bagi nampak dengan mudahlah. Iaitu kita di dalam majlis ilmu ini, tidak kata duduk sekali, esok kumpul sekali dalam suku dalam masjid ini. Tidak, masing-masing ada tingkatan masing-masing, dan dengan amalan yang dilakukan waktu di dunia yang diterima oleh Allah Ta'ala, itulah yang menentukan setara mana darjat, setara mana tingginya martabat dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di dunia pun Allah dah pun mengangkatkan sebahagian daripada sebahagian yang lain, iaitu Allah Ta'ala sebut Dia mengangkat, Allah mengangkat akan darjat orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu dengan beberapa darjat. Tuhan angkatkan darjat orang yang beriman daripada orang-orang lain, dan di kalangan orang beriman itu, di kalangan orang yang ada ilmu, Allah Ta'ala angkat darjat daripada orang-orang yang lain. Jadi dengan ilmu, dengan iman yang meletakkan seseorang itu di tinggi mana darjatnya. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW ada sebut, inna fil jannah mi'atu darajah, inna fil jannah mi'atu darajatin. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada 100 darjat, 100 darjat, 100 tingkat, 100 tingkatan, 100 martabat. Wallahu alam. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, mujahidin fi sabilillah, 100 darjat bagi mereka, untuk mereka. Lepas tu kita tak dapat ke? Dapat. Kita juga mujahidin, mujahidin fi sabilillah, iaitu kita belajar ilmu. Termasuk juga Allah Ta'ala sediakan martabat ini, darjat ini untuk kita. Jadi ada 100 darjat. Ma bainad darajatain, di antara dua darjat itu, kama bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi. Antara dua darjat, antara langit dengan bumi, itu darjat dia. 100 darjat makna 100 langit bumi. Contohlah, contoh yang mudah kita nampak, tak tahulah pembahagiannya lagu mana. Jadi kalau kita datang sembahyang maghrib berjemaah hari ni dengan satu orang yang tidak berjemaah, yang satu orang yang tidak berjemaah, maka yang berjemaah dapat 27, yang tidak berjemaah hanya 1. Jadi 27 darjat. Kalau nak dinilaikan macam mana darjat syurga itu, makna 27 kali langit bumi duduk ni, dengan sebab sembahyang maghrib saja. Tadi tak sempat nak sembahyang berjemaah dengan ada musafir kita tadi, tapi dia dekat sangat, dia sembahyang belakang itu. Tak boleh nak berimam, tak boleh. Kebetulan lah. Itu yang kebetulan. Ada yang betul-betul buat, dia datang sembahyang lewat, kita ingatkan nak numpang lah. Dia tengok kita tengok dia berwuduk, alhamdulillah, adalah kita nak numpang hari ni. Rupanya bila dia sembahyang, dia masuk dalam masjid, dia sembahyang duduk belakang sekali. Belakang dia tu apa, dinding tu. Dah kita nak nyelik kat mana? Ada juga yang tak nak gitu. Kita ingatkan numpang lah. Tapi ada setengah pendapat ulama lah, bila kita dah pergi ke masjid dengan niat nak berjemaah, dan jemaah dah habis dah jemaah, maka dapat juga kita pahala berjemaah walaupun kita sembahyang seorang. Dengan syarat niat nak berjemaah. Kalau dengan syarat tak nak berjemaah, dengan niat tak nak berjemaah, tak dapat lah. Dia niat nak berjemaah, turun masjid, turun daripada rumah lagi masjid, jadi sampai masjid tengok tak ada, dah sudah sembahyang. Maka dia sembahyang lah seorang-seorang, maka dapat juga 27. Dan ada sebagian pendapat ulama yang saya sebut, iaitu bila dah habis selesai dah satu jemaah yang sembahyang, maka tak ada dah jemaah lain. Jadi bila yang datang lewat tu sembahyang lah masing-masing. Ada juga pendapat ulama begitu. Itu promosi lah, promosi berjemaah kita untuk nak dapatkan pahala 27 kali ganda sembahyang berjemaah di masjid, dan sembahyang sunat di rumah 27 darjat dulu. Sembahyang sunat di rumah ini belum saya dah sebut belum sini? Tak lagi. Berkenaan dengan sembahyang sunat di rumah, satu orang lelaki yang sembahyang sunat di rumah, dia dapat pahala 27 kali ganda. Yang mana dia sembahyang di masjid, dia dapat sekali je, satu je. Jadi terbalik daripada sembahyang fardu. Sembahyang sunat di rumah 27, sembahyang fardu di masjid 27. Jadi sembahyang sunat di masjid 1, sembahyang
Di rumah dapat 27 kalau sembahyang sunat. Sebab apa? Jawab dia payah. Sebagaimana payah datang masjid, nak sembahyang sunat di rumah pun payah juga. Betul? Niat dah tadi, turun-turun tadi niat lah, aku nak kira apa nak sembahyang di rumah ni. Tapi macam-macam halangan. Nak buka je pintu, hilang terus. Tak ingat dah. Cuba usaha. Jadi satu orang yang 27 tahun dah dia sembahyang sunat di masjid, 27 tahun dah. Kita hanya setahun je sembahyang sunat di rumah, sama pahala. Faham? Itu darjat-darjat berkenaan dengan pahala-pahala yang ada pada ibadah. Kata Nabi SAW dalam hadis ni, syurga itu ada 100 darjat, dan di antara 2 darjat ialah antara langit dengan bumi. Kemudian Nabi SAW kata, fa idza sa'altumullaha, bila kamu nak minta pada Allah, bila kamu nak berdoa, dengar balik, kamu nak berdoa apa? Minta syurga. Kata Nabi SAW, fas'aluhu al-firdaus, minta syurga firdaus selalu. Jangan minta aku tak apalah dapat masuk pintu pun jadilah. Tak terjun dalam neraka sudahlah. Tak, minta firdaus terus. Jadi minta bukan minta saja, doa ada semangat, doa ada motivasi. Jadi bila kita selalu minta firdaus, tetapi amalan kita, sembahyang sunat kita, sembahyang sunat lah, sembahyang fardu tu memang dah ada semua dah. Kita ahli masjid ni, sembahyang sunat, tiba sembahyang sunat dah malas. Jadi minta firdaus, mikir seorang-seorang, aku ni minta firdaus, tapi nak sembahyang sunat malas, nak buka Quran malas, nak puasa sunat lebih lagi. Nak datang Ramadan jadi macam tak seronok. Jadi macam mana? Akhirnya dengan doa tu dibuat juga, maka dia akan memberi semangat kepada dia. Tak apalah, aku nak try lah sekali sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah. Baik. Kata Nabi SAW, apabila kamu nak mintalah kepada Allah Ta'ala akan syurga firdaus. Sebab fa innahu awsatul jannah, kerana syurga firdaus itu ialah syurga yang paling tengah, wa alal jannah, dan juga yang paling tinggi, wa fawquhu arsyur rahman, dan di atasnya syurga firdaus ialah arash. Dulu kita dah kaji tentang, kita dah bincang berkenaan dengan arash. Di atas syurga firdaus ialah arash rahman. Wa minhu tufajjaru anharul jannah, dan daripada arash rahman keluarnya air di dalam syurga. Air dalam syurga itu datangnya daripada arash Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, hadis muttafaq alaih, inna ahlal jannah la yatarawuna ahlal ghuraf min fawqihim. Sesungguhnya ahli-ahli syurga, mereka melihat akan ahli-ahli bilik, ahlul ghuraf, iaitu orang-orang yang duduk di dalam bilik masing-masing, min fawqihim, di atas mereka. Mereka tengok di atas lah. Maknanya syurga tingkat-tingkat, makin tinggi martabat seorang tu, makin tinggi syurga dia. Tidak macam neraka. Makin tinggi martabat dalam neraka, makin rendah neraka dia, makin dalam neraka dia. Dia berbeza. Syurga makin tinggi martabat, makin banyak amalan kebajikan, maka semakin tinggilah syurga ni. Jadi orang bawah ni dia tengok ala ke atas, nampak akan bilik-bilik di atas mereka. Kama taraunal kaukabud durri al-ghabir fil ufuq min al-masyriq aw maghrib. Seumpama mereka tengok bintang-bintang di langit. Tu dia. Berbeza satu darjat je. Satu darjat sahaja berbeza. Jadi satu orang ni dia sembahyang sunat dengan sama-sama sembahyang sunat di rumah. Cumanya dia mati awal. Yang kawan ni dapat lebih satu rakaat, lebih satu sembahyang daripada dia. Jadi maknanya lebihnya apa? Lebih satu sahaja. Darjat pun lebih satu sahaja. Jadi kawan dia bila nak tengok, yang kawan di atas satu darjat tu, dia tengok macam tengok bintang di langit. Punyalah jauh. Dah tu nak pergi boleh ke tidak? Jawab dia boleh pergi. Boleh. Nak pergilah, tapi tak boleh nak duduk situ. Sebab apa? Rumah orang. Boleh. Rumah orang nak duduk lama tak boleh lagi, ziarah boleh. Lepas tu turun balik kampung, turun balik ke rumah masing-masing. Kemudian disebut oleh Nabi SAW berkenaan dengan orang yang paling tinggi martabat dia ataupun darjat dia di dalam syurga, dan juga orang yang paling rendah martabat dia di dalam syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tak apa saya sebut matan hadis. Saya sebut matan hadis. Matan hadis ni maksudnya perkataan yang Nabi ucapkan dahulu. Dulu Nabi ucap macam tu lah, tersimpan sampai sekarang. Cumanya fushah kita dah bezanya. Nabi sebut perkataan tu yang disimpan sampai sekarang. Sebagaimana Al-Quran, hadis pun gitu juga. Itu sebab dia ada perawi-perawi apa semua. Jadi bila kita dengar,
Mudah-mudahan kita dapat juga melepaskan rindu kita dengan Nabi SAW pada kalimah-kalimah yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Iaitu Nabi SAW pernah kata, pernah sebut, Sa'ala Musa Rabbahu. Nabi Musa pernah minta kepada Tuhannya, pernah bertanya. Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, Ma adna ahlil jannah manzilatun. Ma adna ahlil jannah manzilatun. Apa dia yang paling rendah ahli jannah daripada segi manzilah, tempat yang paling rendah bagi ahli syurga ni? Siapa hak duduk ni? Qala, kata Allah Ta'ala, huwa rajulun, iaitu tempat satu orang laki-laki. Laki dah kena kata orang pandak lah. Rajulun besar, jaga masuk dalam kain. Baik. Qala, kata Allah Ta'ala, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannah al-jannah, iaitu satu orang lelaki yang dibawa datang selepas dimasukkan keseluruhan ahli syurga ke dalam syurga. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya lelaki ini tadi, udkhul jannah, dia dah masuk syurga tu. Dia kata kepada dia, orang lain dah masuk belaka dah, dia last sekali lah. Kata, gilah masuk syurga. Fayaqulu ayra, wahai Tuhan, kaifa waqad nazalan nas manazilahum, bagaimana semua manusia dah ambil tempat masing-masing dah pergi duduk tempat masing-masing dah. Jadi maksud ni last sekali. Dalam hadis yang lain yang disebut berkenaan dengan orang last sekali, iaitu jahannamiyun, orang yang duduk dalam neraka jahanam, lah pada dia keluar daripada neraka jahanam itu, neraka jahanam ditutup selama-lamanya. Jadi dia inilah orang yang akhir sekali, yang ada kalimah la ilaha illallah, mungkin tidak ada amalan langsung, maka dia dinaikkan juga untuk nak masuk syurga. Ini dalam hadis ni disebut orang yang paling rendah martabat dia di dalam syurga, iaitu orang lain habis masuk syurga belaka, dia last sekali. Maka disebut masuklah ke dalam syurga. Maka dia kata, kaifa, maka mana aku nak masuk syurga, orang lain dah duduk dalam syurga masing-masing dah. Maksudnya ada tempat lagi ke tak? Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya, atarda an yakuna laka mislu mulki malikin min muluki dunia. Jadi dia duduk fikir, lelaki ni tadi duduk fikir syurga ni dah penuh belaka dah, tak ada tempat dah untuk dia. Orang lain dah habis masuk belaka. Sebab apa? Dia tidak ada ilmu. Tak ada ilmu yang kata luas syurga tu sebagaimana langit bumi. Jadi dia tak tahu. Jadi dia bersoal, tanya pada Tuhan, ada lagi kat tempat aku? Kata Allah Ta'ala, aku bagi kepada engkau akan singgah sana raja daripada raja-raja dunia. Singgah sana kerajaan raja-raja dunia. Raja yang paling besar kerajaan ni di dunia, aku bagi macam tu ke engkau? Kemudian Tuhan tanya, redha ke tidak? Suka ke tak kalau aku bagi engkau seumpama raja yang paling mewah, yang paling, sekarang ni raja paling mewah siapa? Tahu kan? Macam itulah seumpamanya, kita sebut tak? Jadi aku bagi macam mana sultan itu, nak ke tidak? Kata dia, tak apalah, daripada duduk buruk, baik gitu. Ini perkataan saya lah. Kemudian fayaqulu raditu, aku sukalah, aku seronoklah. Fayaqul, maka Tuhan pun kata, asal tadi nak bagi satu kerajaan, tapi bila lelaki tu kata aku redha, aku suka ya Rabb, maka kata Allah Ta'ala, laka, bagi engkau, zalika, demikian itu, mana satu kerajaan, wa misluhu, wa misluhu, wa misluhu, wa misluhu. Berapa kali wa misluhu? 4 kali. Laka satu, tadi dapatlah satu, aku nak bagi satu, dan seumpama, dan seumpama, dan seumpama, dan seumpama, 5. 5 kerajaan. Tuhan nak bagi satu je asal. Bila dia kata aku redha, Tuhan bagi 5 tu. Tengah tu ni perkataan yang sebutlah yang kita boleh nak faham. Laisa kamitslihi syai'. Ngaji hadis, ngaji apa-apa ayat yang agak-agak tidak masuk akal kita lah. Maka kita letak selalu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Tuhan kata wa misluhu, seumpama. Jadi Allah Ta'ala kata yang kelima tu, maka kata lelaki ni tadi, radi tu laka, radi tu Rabb, aku dah seronok dah, aku dah suka dah. Jadi sampai yang kelima, kalau dia biar wallahu a'lam lah. Jadi sampai perkataan yang kelima tu, maka dia pun kata aku dah redha. Kemudian kata Allah Ta'ala, fayaqulu hadza laka, yang 5 ni awak punya. Tadi satu je tu, asal Tuhan nak bagi satu.
Kemudian dia kata aku redha lah. Tuan kata umpama sampai 5. Kemudian dia kata dah aku dah seronok dah. Okey dah maksudnya okey dah. Fayaqul, kata Allah Taala, hadza laka wa asyratu amsalihi, yang 5 ni awak punya, 10 lagi tambah. Berapa? 15 kerajaan. 15 kerajaan dia dapat. Tengok. Walaka, lagi lebih daripada tu, walaka mashtahat nafsuka, dan apa-apa yang kamu mahu. Apa-apa yang kamu mahu. Yang 15 kerajaan ni awak punya, dan apa yang kamu mahu dalam kerajaan tu awak punya belaka. Walazat ainuk, dan juga benda yang kamu seronok mata kamu tengok. Fayaqulu, maka kata lelaki ni tadi, raditu rabb, aku redha dengan kau ya Rabb. Itu yang paling rendah. Yang paling rendah dapat 15 kerajaan. Hak paling rendah. Maksudnya apa? Memang tidak ada amalan langsung, tapi kena, wallahu alam lah, kena yang dalam hadis lain yang dia cerita dia duduk dalam neraka dulu. Yang ni tak tahulah, mungkin tidak. Mungkin last sekali daripada orang yang masuk tanpa jatuh dalam neraka. Jadi dapat 15 kerajaan. Dalam hadis yang tu, dalam hadis yang panjang tu, dia juga dalam Sahih Muslim, dia sebut apabila Tuhan bagi kepada dia, maka dia kata kepada Allah, dia kata apa? Engkau mempersenda-sendakan aku ke? Engkau tu Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, engkau mempersenda-senda, engkau ketawakan aku ke? Maka Nabi, waktu Nabi ceritakan hadis tu, Nabi pun ketawa. Maka sahabat pun tanya, kenapa engkau ketawa hai Rasulullah? Maka kata Nabi, aku ketawa sebab Allah ketawa. Aku ketawa sebab Allah ketawa. Itu pun hadis di dalam Muslim. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa kepada Allah Ta'ala, bagaimana orang yang paling tinggi sekali martabat mereka di dalam syurga, orang yang macam mana? Dan tentulah di kalangan para anbiya alaihi wassalam, yang diketahui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut dalam hadis ini, yang paling tinggi ialah ulaikal ladzina aradtu gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha. Iaitu Tuhan sebut, tidak sebut banyak mana, sebab kalau nak sebut banyak mana tak tersebut dah. Tak tersebut dah sebab banyak sangat. Yang ni pun kita nak habis. Nak cerita pasal 15 ni tadi, banyaknya. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi lebih pada tu. Jadi Tuhan kata, mereka yang paling tinggi martabat ni ialah yang aku mahu dia, dan aku tanamkan kemuliaan pada mereka itu dengan tanganku. Maka aku khatamkan dia, aku selesaikan, sempurnakan dia di atasnya, di atas kebaikan. Itu orang yang paling tinggi sekali martabat di dalam syurga. Tidak sebut martabat dia setara mana. Cuma Tuhan sebut berkenaan dengan orang itu waktu di dunia, Tuhan letakkan kebajikan pada dia. Maksud disebut dalam hadis ini, aku tanamkan dengan tanganku di dalam kehidupan di dunia. Tanamkan apa? Kebaikan. Kemudian dia mati ataupun dia akhir dengan kebaikan itu juga. Maka itu orang paling tinggi martabat di dalam syurga. Kemudian berkenaan dengan orang yang paling tinggi sekali martabat dalam syurga, yang khusus yang disebut oleh Nabi SAW. Siapa dia? Iaitu Nabi kita SAW. Dia lah yang paling tinggi sekali martabat, kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, idza sami'tum al-muazzin, apabila kamu dengar muazzin. Siapa muazzin? Mana Bilal sini? Bilal siapa Bilal? Ada? Bila cuti, alhamdulillah. Masjid tak cuti, bila yang lain pun azan juga. Tak apalah. Bila seseorang tu azan, kamu dengar orang azan, faqulu misla ma yaqul, maka kamu kata sebagaimana muazzin tu kata. Muazzin kata apa? Hayya 'alas solah. Jadi kita pun kata hayya 'alas solah. Dalam hadis ni lah, hadis lain sebut, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis ni sebut, bila kita dengar satu orang, dia dengar orang azan, bila sampai dekat hayya 'alas solah, dia kata hayya 'alas solah juga. Kita jangan marah dia guna hadis ni. Kata Nabi SAW, apabila kamu dengar muazzin, maka kamu katalah seperti mana muazzin kata. Hayya 'alas solah, hayya falah, Allahu akbar, Allahu akbar. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum. Kata macam mana muazzin kata. Jadi kita jawablah, kataan ni kita jawab azan itu. Apa yang kita dapat? Kemudian summa sallu alayya, kemudian hendaklah kamu selawat ke atas. Lepas habis kamu jawab azan, kamu selawat. Jangan terbalik. Kamu selawat dulu baru azan. Nabi suruh azan dulu, jawab azan, lepas azan barulah
selawat lepas azan lepas ni pada pegang mic tu Allahumma salli ala Muhammad yang karim tu buat lepas azan. Boleh? Sebab ikut pada hadis ni. Kalau azan baca baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian azan je lah tu. Selawat lepas pada azan. Tapi orang kita dia jadi terbalik. Kita selawat lepas pada azan, apa yang kita dapat? Kita dah jawab dah semua tadi azan, maka kita pun berselawat. Kata Nabi SAW, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa-siapa yang berselawat aku satu sekali, maka Tuhan berselawat ke atas dia 10 kali. Maksud Tuhan berselawat ialah Tuhan bagi rahmat 10 kebajikan Tuhan bagi kepada dia hasil daripada satu selawat. Selawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Mudah sangat. Cumanya yang mudah tu jadi payah. Tak payah, mudah pula. Nak pergi tengok bola tu kena pergi kontak, kena pergi salam, pergi. Payah jadi mudah. Mudah jadi payah. Selawat Allahumma salli ala Muhammad tak lepas mulut. Jadi orang ngaji macam kita ni lah. Jadi yang mudah tu dimudahkan oleh Allah Taala. Kata Nabi SAW, selawat dapat 10 selawat kepada Allah. Baik, selawat daripada Allah ni apa dia? Kalau kita selawat, iaitu kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya bagi kepada Nabi kita akan kebaikan. Bila kita berselawat, maka malaikat akan berselawat. Malaikat berselawat iaitu minta kepada Allah Taala bagi rahmat kepada kita. Allah berselawat maksud dia apa? Allah mendoakan. Jangan pula orang dia orang siapa? Allah bagi rahmat, Allah bagi kebajikan. Itu maksud Allah berselawat ke atas orang yang berselawat kepada Nabi. Yang kata, guna gaya Tuhan berselawat ke aku. Aku selawat ke Nabi, aku tahulah Allahumma salli ala Muhammad. Tuhan selawat ke aku guna gaya. Tuhan bagi 10 kebajikan, 10 pahala. Kemudian dalam hadis ni sebut, summa, lepas kamu selawat, summa saluli al-wasilah, kamu mintalah untuk aku. Minta untuk aku, bukan untuk diri kamu. Kamu minta untuk aku. Minta pada apa? Pada Allah, untuk Nabi, iaitu al-wasilah. Al-wasilah itu yang kita baca dalam azan tu. Ati Muhammadinil wasilah. Apa? Ya Allah, bagilah kepada Muhammad akan wasilah. Apa itu wasilah? Iaitu disebut dalam hadis ni, fa innaha manzilatun fil jannah, iaitu al-wasilah satu tempat di syurga. Al-wasilah ialah satu tempat di syurga. Nabi SAW kata, la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Tempat itu tidak layak kecuali satu orang hamba daripada hamba Allah. Al-wasilah tu hanya untuk hamba Allah, seorang hamba Allah saja. Wa arju, kata Nabi, wa arju an akuna ana huwa, aku berharap akulah yang berurusan. Al-wasilah, tempat paling tinggi sekali. Faman sa'alali al-wasilata, siapa-siapa yang berdoa untuk aku supaya aku dapat al-wasilah. Payah nak sebut. Siapa-siapa yang berdoa lepas pada azan, apa yang buat tadi lah, jawab azan, kemudian berselawat, kemudian dibaca doa untuk wasilah kepada Nabi, maka kata Nabi SAW, halat lahu syafa'ah, maka dia mesti akan aku tolong nanti di akhirat. Aku akan bagi syafaat kepada dia. Tengok, kita minta supaya Nabi diberikan al-wasilah, kita dapat syafaat. Payah nak buat, senang je. Mana lepas pada azan, berselawat, lepas tu dengar orang azan, kita jawab, kemudian berselawat, kemudian baca doa al-wasilah, maka halat lahu syafa'ah, kata Nabi SAW. Jadi maksud pada hadis ini ada 2-3 benda lah, iaitu di antaranya ialah al-wasilah, itu yang disebut oleh Nabi SAW tempat yang paling tinggi sekali di dalam syurga. La tambari li ahad, la tambari illa li abdin, kata Nabi. Tempat ini tidak layak kecuali seorang saja daripada hamba-hamba Allah. Jadi dia berharap, Nabi sini berharap nak duduk situ. Oleh kerana itu minta doa kepada Allah, dah tentulah dia dapat. Dia adalah penghulu Nabi-Nabi. Baik, kemudian kata Ibnu Qayyim dalam berkenaan dengan hadis ni, jadi Nabi SAW paling tinggi martabat, paling dia belakalah segala-galanya. Dia paling takut pada Allah Ta'ala, dia paling mengetahui tentang Allah Ta'ala, dia paling mulia dan sebagainya. Jadi kita minta supaya ditambahkan kemuliaan bagi dia. Kalau kita tak minta, agak-agak Tuhan bagi kita tak mulia kepada dia, kemuliaan itu pada dia, dapat tak? Tuhan bagi kepada dia, niscaya Tuhan bagi. Tetapi kita pergi tolong minta pula untuk dia. Hebat sangat ke kita? Pertanyaan, hebat sangat ke kita sehingga kan Nabi suruh kita doa untuk dia pula?
Mafhum ni kata Ibnu Qayyim, itu bukan untuk manfaat bagi Nabi, tidak. Manfaat itu dikembali kepada orang yang berdoa. Jadi manfaat itu untuk orang yang berdoa lepas pada azan, baca selawat dan juga berdoa al-wasilah. Kemudian pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga. Tak kenal pintu syurga, payahlah. Siapa lagi masuk belah mana tak tahu. Dah tulis masing-masing ni. Jadi kena kenal lah, waktu hidup ni kenal lah pintu syurga. Macam mana nak kenal pintu syurga? Duduk dalam majlis ilmu. Kalau lari daripada majlis ilmu, bimbang-bimbang tak kenal pintu syurga. Nyuruhnya pergi ke lain. Bagi pintu syurga ni kata Nabi SAW ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Sama ni ada 8 pintu. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari, fil jannah samaniyatu abwab, dalam syurga ada 8 pintu. Di syurga ada 8 pintu. Babun minha, ada satu pintu daripadanya, yusamma ar-rayyan. Satu pintu nama dia ar-rayyan. Pintu dia ar-rayyan namanya. Siapa dia ni? Untuk siapa? La yadkhuluhu illa as-saimun. Tidak memasuki melalui pintu ar-rayyan itu kecuali orang yang puasa. Orang yang tidak dikenali sebagai orang yang berpuasa tak boleh nak masuk ke pintu ni. Kena masuk ke pintu lain. Pintu belakang tak ada. Pintu belakang tak ada. Pintu depan belakang. Ni untuk orang yang berpuasa. Aku puasa juga. Orang yang diterima ibadah puasa ni. Bukan kata kalau gitu kita pakatlah sama. Tidak, bukannya semua orang puasa boleh masuk ke situ. Orang yang diiktiraf puasanya dan diiktiraf dia sebagai orang yang berpuasa di sisi Allah Taala. Oleh kerana dia puasa dengan ikhlas sungguh-sungguh, dia banyak buat ibadah puasa sunat, maka dia dikenali sebagai orang yang berpuasa. Dia boleh masuk ikut pintu ar-rayyan. Kemudian dalam hadis lain ada sebut berkenaan dengan pintu-pintu syurga juga. Dalam hadis lain ada sebut, hadis muttafaqun alaih, man anfaqa zawjaini fi sabilillah min malihi du'iya min abwabil jannah. Kata Nabi sallam, siapa-siapa yang menginfakkan dua pasang, sepasang, zaujain maksud sepasang. Siapa-siapa yang menginfakkan sepasang pada sabilillah daripada hartanya, maknanya dia bagi dua-dua. Kalau dia bagi kuda, betina, jantan, dia bagi. Maknanya sepasang-sepasang dia bagi fi sabilillah. Du'iya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil, dijemput melalui pintu-pintu syurga. Walil jannah, dalam hadis ni sebut, walil jannah samaniyatu abwab, bagi syurga itu 8 pintu. 8 pintu. Faman kana min ahli solat, dan ada pun orang yang ahli solat. Siapa-siapa yang dikenali sebagai ahli sembahyang, du'iya min babis salah, dia dipanggil, dia dijemput melalui pintu sembahyang. Dikenali sebagai satu orang yang sembahyang. Kita ni dikenali sebagai mana? Kita ni pemarah dia juga, pendendam dia juga. Jadi tak mahu yang tu. Bila orang tengok kita, orang kenal, oh dia ni aku kenal, oh dia kuat sembahyang. Kuat sembahyang, hitam dahi. Itu bukan tanda kuat sembahyang. Maaf sebut tak. Tapi kalau Tuhan dah bagi tanda tu, tak apalah. Kalau tak ada, jangan saja-saja nak cari. Bertengah juga. Dia cari sembahyang kat sini, jangan. Kalau Tuhan dah bagi itu, tak apalah. Okeylah. Itu bukan tanda. Sebab ada juga ustaz-ustaz yang bawa pendapat lah. Wallah alam sahih ke tidak. Jadi sahabat-sahabat tidak ada tanda pun. Nabi pun tidak ada tanda di dahi. Jadi tanda asar sujud ini, tanda itu dikenali dengan wajah dia. Wajah, muka dia tu bersih. Kita tengok muka orang sembahyang, kita kenal dengan muka orang tak sembahyang. Betul? Kalau minyak dia daripada pagi sampai ke malam. Kalau orang perempuan dia pakai benda tu? Make up dia je lah. Nak air kenuri. Macam ni. Daripada pagi sampai lah ke malam, itulah juga make up tu. Tebal begitu. Bila sembahyang? Kenal lalu. Kenal selalu tengok tak sembahyang dia ni. Tu. Baik. Dalam hadis lain disebut, dia akan dipanggil, dijemput melalui pintu sembahyang. Kita nak supaya kita dikenali sebagai orang yang sembahyang. Buatlah sembahyang-sembahyang yang fardu. Itu fardu lah. Yang sunat tu. Yang sunat tu perbanyakkan yang sunat. Dalam hadis lain yang disebut, siapa-siapa yang jaga 12 rakaat sehari semalam, maka Tuhan akan bina satu istana di dalam syurga. Hari-hari boleh buat istana.
Kita nak siapkan rumah 5, 6 tahun, 10 tahun. Kita untuk di syurga sehari sekali boleh siap satu istana. Banyak istana kita di syurga kita. Sebab apa? 12 rakaat kita jaga sehari semalam. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas zuhur. Tuhan haramkan orang tu masuk neraka. Jadi dikenali orang ini sebagai ahli solat, maka dipanggil dari pintu sembahyang. Wa man kana min ahli sadaqah. Dan ada pun orang yang selalu bersedekah, dikenali dia ni sebagai ahli sedekah, du'ya min babis sedekah, akan dipanggil, dijemput melalui pintu sedekah. Tengok tulis pintu sedekah, contohlah babus sedekah. Oh, aku ni banyak sedekah, lalu kat ni. Tapi asal lalu tak pun nak masuk ke pintu sedekah, kita cari pintu lain. Cari pintu lain. Tadi. Wa man kana min ahli al-jihad, du'ya min babil jihad. Siapa-siapa yang dikenali sebagai orang yang kuat berjihad, selalu berjihad, dikenali sebagai mujahidin, maka dia akan dipanggil, dijemput melalui pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan siapa daripada ahli puasa, maka dia dijemput melalui pintu puasa. Pintu puasa tadilah yang kita kenal sebagai Ar-Rayyan. Kemudian sikit berkenaan dengan hadis wa inna lil jannah samaniyata abwab, dan bagi syurga itu ada 8 pintu. Ma minhunna babani, di antara 2 pintu. Illa yasirur raqib, melainkan perjalanan orang yang menunggang, bainahuma, di antara 2 pintu ini, 70 aman, 70 tahun. 70 tahun menunggang nak sampai pintu belah sana. 70 tahun. Besar tak besarnya pintu syurga. Maksudnya luahnya pintu syurga tak jumpa juga nak masuk. Pelik tu. Pintu syurga luar, nak masuk tak jumpa. Faham tak perkataan saya tu? Dikakutlah pintu masjid, payah ke masjid ngapa? Masjid kunci semua. Lah awak datang waktu tu kunci memang lah. Datang waktu tu terbuka begini, memang boleh masuk. Ini datang waktu kunci semua. Nak kencing, nak berak, waktu dalam perjalanan tengah malam, berhentilah masjid, memang kunci masjid. Dia datang waktu mengajar gini, awak tak kunci. Tiba-tiba boleh tak jumpa pintu syurga. Ini satu benda yang pelik lah. Kemudian berkenaan dengan syurga, sungai di syurga. Seronoklah tempat akhir kita. Kita dapat maklumat. Bukan setakat maklumat ini kita simpan gitu dah. Maklumat ini kita proses hari-hari. Kita ingat balik, dia akan menyebabkan bila kita beramal, kita buat satu-satu ibadah, kita rasa seronok sebab kita tahu ganjaran yang Tuhan nak bagi pada kita. Kalaulah kita tak tahu apa ganjaran yang Tuhan nak bagi, berapa nilainya, macam mana keadaannya, kita pun lama-lama bila kita jemu, maka tak marilah dah. Waktu tak jemu ni kita marilah, kita buat lah. Tapi bila dah jemu dah, kita tak buat lah. Bila kita ada maklumat tentang perkara berkenaan dengan akhirat ini, dia akan menolong kita, membantu kita untuk beramal. Baik. Sungai-sungai di dalam syurga. Sungai yang disebut oleh Allah Ta'ala, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Perumpamaan syurga yang kami sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan je, bukan betul-betul tidak. Ni perumpamaan yang boleh kita gambar je. Fiha anhar, di dalamnya ada beberapa sungai. Ada beberapa sungai min ma'in ghairi asin, daripada air yang tidak payau. Air itu wallahu alam mana tak payau. Wa anharum min laban, dan beberapa sungai daripada laban, daripada susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasa dia. Lama air susu mengalir, kau kata tak basi ke? Nah, Tuhan kata tu, lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah rasa dia, walaupun sungai itu adalah sungai susu. Wa anharum min khamr, dan sungai daripada khamar, iaitu daripada arak. Sungai arak, sungai Pahang kita yang air payah gitu pun, kan main cantik tempat-tempat air, sedap, seronok mancing. Ini pula sungai daripada arak. Khamrul ladzatil lisyaribin, khamar yang lazat bagi orang minum. Minum tu lazat. Disebut oleh ulama, minum tu tak mabuk. Sedap. Arak ni sedap. Tak rasa? Tak benar? Rasalah buat salah. Buat tak boleh lah. Kalau salah betul tak apa.
Dan sebab apa? Sebab Tuhan sediakan benda sesuatu yang sedap. Yang atas dunia ni Allah Alam lah, pahit lah. Pahit tau, rasa warna pedas ke ni tak tahulah. Tapi di akhirat dia suatu benda yang sedap. Cumanya Tuhan hilangkan satu lagi sifat mabuk. Atas dunia kata kalau tak mabuk mana sedap minum arak. Kata orang minum arak lah. Dia minum arak tu sebab nak mabuk. Tapi di akhirat minum arak seronok tapi tidak ada mabuk. Orang tu orang mabuk kata, oh tak sedap lah minum arak di akhirat, di syurga ni tak mabuk. Memang awak tak boleh nak minum. Awak bila boleh masuk dalam syurga ni sebab awak mabuk. Boleh? Jawab gitu boleh. Awak mabuk 40 hari. Sekali awak minum tu 40 hari semayang tidak diterima. Mati dalam keadaan itu, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dalam negara berlaku mati dalam keadaan mabuk. Minum arak. Apa-apa sajalah yang menghilangkan akal dipanggil mabuk. Hukum dia adalah hukum arak juga. Matinya itu ialah mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Taala. Baik. Sungai wa anharum min asal, dan sungai daripada madu musaffa yang bersih, walahum fiha min kulli thamarat. Kemudian Nabi SAW disebut berkenaan dengan sungai dalam syurga. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhil anhar, wahai Jibril, ini sungai apa ni? Faqala, maka kata Jibril, amman naharanil batinan, dan adapun dua sungai ini ialah sungai yang duduk dalam. Fanaharani fil jannah, maka dua sungai di dalam syurga. Wa ammal zahirani, dan adapun yang di luar ini, di luar, Fannil wal Furat, adalah sungai Nil dan juga sungai Furat. Sungai Nil dan sungai Furat dia kalau sebut dalam hadis ni ialah yang zahir daripada sungai-sungai di dalam syurga. Kemudian sungai juga yang biasa kita sebut dengan nama Al-Kausar. Kebanyakan di antara kita yang ada maklumatnya disebut sebagai Telaga Kausar. Rupa sebahagian daripada ulama kata dia adalah sungai, sebagaimana yang turun ayat inna a'tainakal kausar. Inna a'tainakal kausar. Jadi dalam hadis ini disebut ketika mana aku berjalan, saya baca maknalah, berkenaan dengan sebut Al-Kausar ini sebagai sungai. Ketika mana aku berjalan dalam syurga, tiba-tiba aku tengok satu sungai yang cantik dengan luk-luk yang gambaran tentang sungai yang cantik, yang dahsyat ni tadi. Maka kata Nabi SAW, qultu ma hadha ya Jibril, aku tengok sungai tadi, kemudian aku tengok rasa macam hebat, aku tanya kepada Jibril, Jibril, ini sungai apa ni? Ini apa benda ni? Kata Jibril, hadha al-Kausar. Ini hadis ni sebut, hadha al-Kausar, sungai ni lah sungai Kausar, alladhi a'taka rabbak, yang mana Tuhan bagi pada engkau. Ini sebut dalam hadis rawahul Bukhari, hadis Bukhari, yang sebut Al-Kausar ni adalah sungai di dalam syurga. Yang ramai daripada kita sebut dia sebagai Telaga Kausar. Kemudian ada di dalam syurga ini khusus untuk syuhada, iaitu nama sungainya Sungai Barik. Asy-syuhada ala bariki nahrin bi babil jannah. Bagi syuhada ini, dia ada Sungai Barik nama dia. Ini disebut oleh ulama sebagai sungai untuk syuhada. Boleh lagi? Penat dah. Kemudian air mata air di dalam syurga. Air mata air dalam syurga, uyun. Air mata air dalam syurga yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ialah air mata air yang bernama Ainul Kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, iaitu mata air kafur. Kemudian ain, mata air tasnim. Mana ayat dia? Innal abrara lafi na'im 'alal ara'ik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim. Tadi air tasnim yang ini. Biasa ada air tasnim yang tadi. Maknanya dia panggil air mata air tasnim, nama daripada mata air di syurga, mata air tasnim. Kemudian mata air salsabil, ini boleh buat lah. Tasnim dah ada, buat pula air mineral nama dia salsabil. InsyaAllah laku. Iaitu disebut dalam ayat dalam surah Al-Insan, ainan fiha tusamma salsabila, nama air salsabil. Kemudian berkenaan dengan kemah-kemah dari ketinggalan itu, pokok-pokok dalam syurga.
pakaian ahli syurga. Ini yang cantik juga ni, berkenaan dengan perempuan ahli syurga. Boleh? Nisa ahli jannah, nisa ataupun perempuan-perempuan di syurga. Boleh ibu-ibu? Nak cerita pasal orang lain ni, bukan orang sini. Iaitu orang yang duduk dalam syurga, perempuan-perempuan di syurga. Di antaranya yang disebut oleh Nabi SAW berkenaan dengan kecantikannya, yang disebut oleh Allah Ta'ala, kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain, demikianlah kami nikahkan mereka itu, siapa, laki-laki yang datang daripada dunia ini, dengan hurin ain. Nama dia hurun ain. Hurun ain ini merujuk pada perempuan yang diciptakan duduk di dalam syurga. Dia dicipta dah asal dah duduk dalam tu dah, bukan mari daripada bukan datang daripada dunia. Disifatkan tentang ahli syurga, ahli ataupun perempuan-perempuan untuk ahli syurga ini oleh Allah Ta'ala disebut ka'amsalil lu'lu'il maknun. Perumpamaan mereka itu umpama lu'lu', permata, macam permata lu'lu'. Dalam ayat lain sebut ka'annahunna baydun maknun, seumpama mereka itu telur yang tersimpan. Nak menggambarkan cantiknya, disebut oleh Allah, ka'annahunna al-yaqut wal marjan, seolah-olah mereka itu yakut dan marjan. Ini pun jenis permata juga, yakut, marjan. Kemudian disifatkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan hurun ain, bidadari ini. Innalil muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa itu akan kejayaan, mafaza, kejayaan. Hadaiqa wa a'naba, dapat beberapa taman dan juga buah-buah inab. Wa kawa'iba atraba, tak apa, saya bagi makna, saya ambil makna di dalam Quran bahasa terjemahan Indonesia. Tak sempat nak tengok betul ni tadi. Jadi wa kawa'iba atraba ni innal muttaqina mafaza di dalam surah An-Naba, surah juz amma awal An-Naba. Kita tengoklah apa benda ni. Ayat saya tak ingat ayat berapa. Disebut bagi orang yang bertakwa, wa kawa'iba atraba, akan diberikan gadis-gadis yang montok. Montok apa montok? Ya. Saya ambil makna dalam tu. Gadis-gadis yang montok, atraba yang sebaya. Orang tua jangan perangai, tak ada dalam syurga. Orang tua tak ada dalam syurga. Semua orang muda belaka. Atraba, sebaya ni belah-belah tahu. Belah. Kemudian ni Tuhan sebut di dalam surah Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami jadikannya dengan kejadian. Faja'alnahunna abkara, kami jadikannya bidadari itu abkara. Makna yang saya ambil dalam terjemahan itu perawan. Anak dara. Awal je. Orang lama tahu. Baik. Kemudian ayat tersebut abkara urban atraba, sifat bagi bidadari ini urban atraba, iaitu penuh rasa cinta, sayang pada suami dia sahaja. Mana penuh rasa cinta. Urban atraba, sebaya. Sekali lagi dalam ayat tersebut, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh sebelum ini, tidak pernah disentuh oleh mata sekalipun. Bukan kata sentuh betul, dengan mata tak pernah orang tengok. Jin, manusia tak pernah tengok. Yang tersimpan untuk orang seseorang itu. Kemudian hadis Nabi SAW sebut, hadis muttafaqun alaih, likulli imri'im minhum, bagi setiap seseorang daripada mereka. Siapa? Ahli syurga. Ni anak ni. Beramallah sungguh-sungguh. Tuhan bagi ni. Nabi sebut janji dia. Allah akan tunaikan janji dia. Likulli imri'in minhum, setiap daripada seseorang daripada mereka itu ahli syurga. Ai min ahlil jannah zaujatan isnatan, dua orang isteri. Kalau tak ada antara dunia, jangan risau. Sana balik dapat dua sebenarnya. Maaf ibu-ibu, saya burah.
Dapat 2 isteri. Siapa kata? Nabi SAW kata zaujatan isnain, dapat 2 isteri. Yara muhsukuhuma min wara'il lahmi minal hasan. Boleh tengok dalam betih dia tu nampak isi dalam. Cantiknya. Kecantikan itu disebut dalam hadis lain pula, law tala'at imra'ah min nisa'i ahli jannah ila al-ard la mala'at ma bainahuma rihan. Kalaulah perempuan syurga ini dia jenguk, bukan kata dia turun, dia jenguk aja ke bumi, maka semua bumi ni wangi, jadi wangi. Wala adha'at ma bainahuma, jadi terang. Hak belah mana, belah bawah ni malam jadi siang. Dia mari jenguk. Nak khabar ke cantiknya. Ada sebut dalam hadis lagi, wala nasifihima ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kain tudung hak dia pakai tu, selendang. Tudung hak dia pakai. Lebih baik daripada dunia dan isi-isi. Kain tudung ni, dunia dan isi-isi ni, nak beli kain tudung ni tak lepas. Tu nak ngabar. Bukan kata mahal tu satu dah, cantiknya. Kemudian akhlak dia bagaimana? Ada akhlak. Dia ada akhlak. Ada budi pekerti di dalam syurga. Tuhan sebut fihin naqasiratut tarf. Padanya membatasi pandangan. Dia membatasi pandangan. Jadi maksud dia tidak memandang rata. Dia tengok hanya pada suami dia. Siapa? Kita lah. Jangan tengok orang. Tak nak ngaku Ada kakak kat sini. Ada. Tinggal di rumah. Baik. Dia tidak memandang kecuali suami dia. Sekarang tengok ke tak? Dia tengok pada hadis yang lain ni. Kemudian dalam ayat lain sebut hurum maksuratun fil khiyam. Mereka ni hur ini, bidadari ini tersimpan di dalam khemah-khemah. Dia duduk dalam khemah, tak keluar, duduk situ je, menunggu akan suami datang. Suami datang ada pada dunia. Dalam ayat lain sebut fihinna khairatul hisan. Padanya baik-baik dan jelita-jelita. Dia ni yang mempunyai akhlak yang baik dan juga jelita. Termasuklah pandangan mereka ini tidak meliar lah. Kemudian yang ketiga ialah berkenaan dengan nyanyian. Dia menyanyi, dia belagu. Karaoke lah. Kata Nabi SAW, inna azwaj ahlil jannah, sesungguhnya isteri-isteri ahli syurga, la yughannayanna azwajahunna, dia menyanyi untuk suaminya. Dia nyanyi untuk suami bi ahsani aswatin, dengan sebaik-baik nyanyian, dengan sebaik-baik suara. Kita duduk rumah tu tak rajin nyanyi kita. Nak tidur jadi sedar pula. Jadi hak ni tak dia nyanyi untuk kita. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut berkenaan dengan nyanyian yang dinyanyi oleh bidadari. Ni dalam bentuk saya tak sebutlah kataan ni. Kemudian yang keempatnya ialah ghirah. Nak panggil benda ghirah. Apa Ustaz kataan ghirah? Gairah. Gairah dia. Dia gairah. Kataan tu saya sikitlah. Ghirah, maknanya dia gairah dia pada suami dia. Macam mana? Yang sebut dalam hadis ini, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Kata Nabi, janganlah satu orang perempuan menyakiti akan suaminya di dunia. Ini hati-hati untuk isteri-isteri di dunia. Jangan menyakiti suaminya di dunia. Illa kalau dia buat juga menyakiti hati suami di kat dunia. Qalat, akan berkatalah zaujatuhu minal huril ain, isterinya daripada bidadari di syurga. Yang kat dunia ni duk kata macam-macam lah. Lempar pinggang mangkuk, macam-macam benda buat. Maka apa yang dikata oleh hak duduk di syurga. Mana syurga? Tunjuk kat atas boleh? Baik, kita tunjuk. Yang di atas ni kata apa? Dia nampak, dia duduk tengok tu. Dia kata la tu'zihi, jangan sakiti dia. Jangan kamu buat gitu. Jangan buat gitu. Dia marah di atas tu.
Apa perkataan yang disebut oleh Nabi? Qatalakallah, qatalakillah. Muka-muka Tuhan bunuh awak. Marah dia kata. Sebab apa? Isteri di dunia ni menyakiti hati suami di dunia, dan suami dia bakal suami di akhirat. Dia tahu, dia nampak. Maka dia kata kalau buat jangan marah. Maka qatalakillah tu maksudnya dia perkataan dia bukan kata nak suruh bunuh dah. Perkataan dia marahlah. Fa innama huwa indaka dakhil. Sekarang ni duduk engkau sekejap je. Maksud gitulah. Sekarang ni duduk engkau lagi. Tak lama lagi yushaku an yufariqaka ilaina. Tak lama lagi dia akan bercerai daripada engkau dan pergi kepada kami. Jadi maksud dalam hadis ni, janganlah ibu-ibu marah. Bukan marah dah, menyakiti hati. Kadang-kadang bukannya marah tak sakit hati. Kadang-kadang senyum sakit hati. Faham? Marah tak tahan suami. Tebal dah, lama dah. Tapi bila dia senyum, isteri senyum, jadi suami jadi sakit hati. Suami sakit hati dan isteri tahu perkara itu akan menyebabkan hati suami dia sakit. Bila dia buat juga, ingat ni. Yang dipesan oleh bakal isteri-isteri di syurga. Baik. Dan ada beberapa perkara lagi lah. Jadi insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang berkenaan dengan syurga ni, seronok juga. Dan pada minggu depan kalau tidak ada hafalan, kita akan masuk, kita nak sambung ke ataupun kita nak masuk tajuk syurga. Sambung. Jadi kita sambung sikit lagi berkenaan dengan syurga, dan kalau sempat kita masuk bahagian neraka pada minggu depan, dan minggu lagi kalau kita hidup lagi lah, tak pergi ke syurga lagi, maka kita akan tengok tajuk akhir, iaitu tajuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum tu ada apa-apa pertanyaan?